Boleh, Din? Tak bunyi pun? Mic problem ni? Cuba. Ada? Cuba. Oh, power. Tak belakang sikit. Nguak, ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul dan telah kita solat maghrib lah secara berjamaah. Kemudian kita akan sambung ya kuliah kita yang telah lama lah kita tinggalkan secara bersemuka. Last hari tu rasa bulan 3, bulan 2 kan. Atau bulan 6 itu ada buat kuliah online 3 kali, 6, 7, 8 rasa 3 bulan adalah 4 kali kot macam tu kan. Jadi last hari tu bulan 8 lah kuliah. Betul tak? Online kan. Kita tengok hari tu yang Khairuddin masukkan tu siri ke-30 kan. Oh, dah 30 kuliah lah. Banyak lah tu. Kali sejam dah 30 jam ya. Dan last hari tu kita dah masuk yang bersemuka itu. Saya tak ingatlah saya tinggalkan dekat tajuk mana, tapi kita sambung semasa online. Saya ingat dapatlah 2-3 bab hari tu. Bab wudu, bab perkara membatalkan wudu, dan masuk kepada babul wusli, bab mandi. Kita masuk bab mandi hari itu, mukaddimah tentang perihal mandi, dan kita dah masuk syarat sah mandi ya, syurut sihati al-ghusl. Sebagaimana masa kita belajar bab wudu dulu, ada syurut sihatil wudu, syarat sah wudu. Mandi pun sama, ada syarat sah mandi ya. Dan tidak tertentu kepada hak ehwal bersuci yang melibatkan wudu dan mandi sahaja, malah apa saja yang bersabit dengan hak ehwal ibadah, sebahagian besar daripadanya semua ada syarat sah ya. Lepas ni kita belajar tayamum, ada syurut sihati tayamum, syarat sah tayamum ya. Walaupun tidaklah sebanyak syarat sah wudu dan juga syarat sah mandi. Kerana tayamum ni dia rukhsah ataupun sedikit kelonggaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menggantikan wudu dan mandi wajib. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 tu, ayat tentang wudu satu-satunya dan ayat tentang tayamum, ujung tu Allah Ta'ala kata, ma yuridu liyaj'alallahu alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Bila Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, bila kamu nak salat, berwuduklah, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, basuh kepala, sapu kepala dan basuh kaki. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau air tidak ada maka bertayamumlah. Ujung tu Allah Ta'ala kata, wa ma yuridu liyaj'alallahu alaikum min haraj. Allah Ta'ala tidak mahu berlaku kesulitan ke atas kamu.
Ya. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah Taala tetap nak mensucikan kamu. Walitim nikmatahu alaikum, dan ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Ya. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Itu dalil lah bahawa tayammum adalah satu bentuk rukhsah, satu bentuk keringanan yang Allah Taala beri. Sebab itu hukum hakam yang bersabit dengannya tidaklah sebanyak hukum hakam wudu dan mandi wajib. Tak samalah ya. Kalau rukun wudu ada 5, rukun tayammum maybe ada 2, dia lebih sedikit lah. Dan nama rukhsah kan. Takkanlah rukhsah lebih banyak daripada hak asal. Takkan hak badal, hak rukhsah lebih banyak daripada hak asal. Confirm lah hak rukhsah lebih sedikit. Rukunnya, syarat sahnya, bahkan sunatnya tak banyak lah. Kalau banyak mana problem lah ya. Dia lebih ringan. Kalau wudu basuh banyak anggota, banyaklah tu. Tidaklah banyak, tapi kira lebih banyak lah daripada tayammum. Tayammum sapu muka dan tangan saja. Kan? Jadi lebih ringan ya. Dan begitulah dalam hak awak ibadah yang lain. Kita pergi bab semayang, ada syurut sihatis solat, ada syarat sah semayang. Di samping syarat-syarat yang lain lah. Ya. Dan begitulah yang lain. Haji, puasa dan seumpama. Sentiasa ada syurutus sihah, syarat sah. Syarat sah. Di mana kalau kita tidak menyempurnakan syarat-syarat sah seumpama ini, maka tidak sahlah ibadah kita. Walaupun dia sekecil-kecil ibadah, maka tidak sah. Ini antara perkara yang telah disyarakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mesti ditunaikan oleh kita bila kita nak melaksanakan sesuatu ibadah. Jadi hukum hakam dan amalan Islam ni dia very systematic, amat tersusun sekali. Amat tersusun. Baik. Jadi kita dah bincang dulu syarat sah mandi. Tuan-tuan boleh rujuk baliklah video online tu, tengok balik. Kemudian fardu mandi lah. Fardu mandi belum lagi ya. Itu syarat sah mandi. Ala kulli hal, anyway, syarat sah mandi ni dia tak beza dengan syarat sah wudu. Sama saja. Sama saja. Terputus apa yang mewajibkannya. Maksudnya, bila kita nak mandi wajib, sama macam wudu. Kita tak boleh sambil mandi wajib, sambil kita melakukan perkara yang membatalkan mandi wajib. Tak boleh lah. Kan? Terputus apa yang mewajibkannya. Tapi dalam setengah-setengah keadaan, mandi wajib tu kita tu sah. Apa yang contohnya, apa yang mewajibkan mandi wajib? Berjima' umpamanya. Kan, tengah-tengah jima' mandi sambil-sambil. Tak sah lah mandi tu. Dia kena, masa kita buat tu, dia tak boleh kita buat perkara yang membatalkan. Macam wudu lah. Kan? Apa perkara yang membatalkan wudu? Kencing. Tengah-tengah wudu kita kencing, ataupun sambil kencing sambil wudu. Sah dah wudu kita? Tak sah. Itu yang dimasukkan terputus apa yang mewajib. Macam mesti memutuskan apa-apa yang mewajibkannya. Apa lagi yang membatalkan wudu? Tak boleh buat. Sambil kita wudu, sambil kita buat benda-benda yang membatalkan wudu, tidak sah lah wudu kita. Sama juga dengan mandi wajib. Mandi wajib ada hal-hal yang mewajibkannya. Yang mewajibkan mandi, yang kita sebut sebagai mujibatul ghusl. Perkara yang mewajibkan mandi kan. Kita belajar ada sekurang-kurangnya 5 perkara yang mewajibkan mandi. Antaranya ialah bersetubuh. Kan? Mandi wajib separuh, pergi berjima'. Tak sah lah mandi kita. Ataupun sambil mandi sambil jima', tak sah lah. Dia panggil inqita' ma yujibu. Itu istilah dalam fiqh. Inqita' ma yujibu. Qat'u ma yujibu. Mana mesti memutuskan apa-apa yang mewajibkannya. Yang mewajibkan mandi juga ialah haid ataupun nifas. Haid tak putus lagi pergi mandi wajib. Tak guna, buang air je. Boleh kena mandi biasa tu no hal lah. Tapi kalau kita mandi untuk mengangkat haid dalam keadaan kita masih ada haid, tak guna. Tak sah lah maksudnya mandi berkenaan. Itulah maksud ya. Inqita' ma yujibu. Yang kedua, Islam. La yasihu ghuslu al-kafir. Tidak sah mandi orang kafir. Dan tidak masuk Islam dengan sebab mandi. Walaupun ada jugalah pendapat-pendapat sebahagian ulama yang kata bila dia mandi masuk Islam dengan mandi. Ada pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ni dia banyak open lah dalam isu-isu
masuk Islam. Kalau orang wudu, dia kata masuk Islam dengan berwudu saja. Tapi majoriti tidak. Tak masuk Islam dengan melakukan ibadah. Semata-mata melakukan ibadah. Baik. Jadi tidak sah mandi orang kafir. Berakal sama juga. La yasihhu ghuslu al-majnun walal mughma alaih atau nahwahuma. Tidak sah mandi orang yang gila ataupun orang yang pengsan atau seumpamanya. Bahkan orang yang tidur, bahkan tengah tidur dia mimpi pergi mandi, padahal dia tidur, tak sah, pasal dia tidak berakal sewaktu itu. Waktu tidur membatalkan wudu, pasal tidur ni di bawah konteks zawal al-aqal, hilang akal. Hilang akal ni bukan gila saja. Tidur pun termasuk juga. Mana akal dia tak ada waktu itu. Apa maksud walaupun sekejap? Tidur sekejap. Tidur ni kalau kita dah bincang dulu membatalkan wudu, tidur sekejap pun as long as dia tidur yang mustaghrib. Mana tidur betul lah. Sekejap pun tetap dikira sebagai tidur. Tapi kalau tidur sejam pun tapi tidur tak tidur, dia tak kira tidur. Syarat tidur yang membatalkan wudu ialah tidur mustaghrib. Tidur yang benar-benar tidur. Mana akal tak ada. Hilang terus. Kalau orang panggil pun dia tak dengar lah. Kan? Itu tak boleh. Itu membatalkan wudu di sisi majoriti. Dan saya huraian itu pasal tidur membatal atau tidak wudu panjang lebar. Pasal dia isu ni melibatkan khilaf dan nas yang agak banyak lah. Saya ada surah panjang lebar itu. Boleh tengok video online tu balik. Mana kalau bercakap tentang tidur, adakah ia membatalkan wudu? Kan? Ambil masa yang panjang juga. Secara basicnya ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Ada membezakan tidur tetap papan punggung, tidur secara terlentang dan seumpamanya. Ada yang tidur main-main, ada yang tidur mustaghrib, tidur yang betul-betul, ada macam-macam. Tapi yang paling rajih, mana yang paling kuat ialah tidur membatalkan wudu. Bahkan ada ulama yang kata tidur tak membatalkan wudu langsung. Dan sebagian para sahabat Nabi SAW, umpamanya Abi Musa al-Ash'ari dinukilkan daripada beliau dan beberapa sahabat yang lain, tidur tidak membatalkan wudu sama sekali. Adalah hadis-hadisnya, saya dah huraian itu cara penjelasan. Tapi secara basicnya atau ringkasnya, tidur membatalkan wudu di sisi majoriti. As long as dia tidur mustaghrib. Walaupun dia tetap papan punggung. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i, tidur tetap papan punggung tak batal walaupun mustaghrib, walaupun tidur betul. Tidur main-main tak ada isu lah. Bobo tidur lelak tak lelak itu tak dikira sebagai tidur. Ini tidur betul. Kata deep sleep Ustaz, deep sleep. Tak perlu deep, asal sleep saja. Deep sleep ni tidur betul lah, tidur mati orang kata. Tak ada tidur, asal tidur. Kan? Tapi kalau nak follow atau nak ambil yang standard mazhab Syafi'i, tidur tetap papan punggung tak batal, boleh juga. Terpulanglah kan. Tapi saya sebut yang paling rajih, yang dipilih oleh sebagian ulama, especially yang contemporary lah, ya, dalam fiqh sunnah umpama Asy-Syaukani, Nailil Autar dan seumpama, tidur membatalkan wudu ya. Tidur tetap papan punggung ni maksud tidur sambil duduk lah. Tidur sambil duduk. Selain daripada duduk semua batal. Melentang, meniarap, miring, batal belaka. Mazhab Syafi'i ni dia tidur membatalkan wudu selagi mana dia tidak tetap papan punggung. Selagi mana dia tidur membatalkan wudu melainkan tidur yang tetap papan punggung. Masa dia tidur tu dia dalam keadaan duduk dan bersandar. Duduk macam ni tetap papan punggung lah ni, atau bersandar kat dinding ke, kaki lurus tak kisah. Asalkan dia punggung dia tu duduk atas lantai, rapat. Kalau dia terlentang, dia tak rapat papan punggung, dia terangkat sikit. Kan? Sebab tu orang sakit punggung bila dia baring kurang sikit sakit punggung, bila duduk sakit. Mana ustaz tahu? Saya sakit punggung, saya cakap. Kalau baring tak apa sakit sangat, sebab bila kita baring punggung kita terangkat sikit. Bila kita duduk, body kita memang dia empat atas punggung tu. Tapi bila kita baring dia lain. Badan tak membebankan punggung kita.
Jadi itu yang dimaksudkan dia. Jadi sebaik-baiknya kalau kita tidur, memang tidur betul-betul, berwudu lah. Ia membatalkan. Kalau kita tetap papan punggung sekalipun, sebaik-baiknya berwudu lah. Tapi kalau nak ambil yang standard, mazhab Syafi'i kata tak batal lah, tak apalah. Boleh, tak ada masalah. Baik. Dan dari sudut hujah dan dalil tu saya dah hurai panjang lebar ya. Boleh ya? Mana tadi? Niat. Niat ni pun sama juga. Saya dah hurai sebelum ni. Masa bersemuka dulu pun saya dah sebut. Niat ni very easy ya. Tak perlu diperbahaskan. Mumayyiz pun sama. Menjadi syarat kepada bukan hanya sah mandi, wudu atau seumpamanya, malah seluruh hak ibadah mensyaratkan mumayyiz. Artinya la yasihu ibadatu ghair al-mumayyiz. Tidak sah ibadah yang tidak mumayyiz. Mumayyiz ni mana orang yang boleh menguruskan diri sendiri ya. Kata Ibnu Utsaimin, yaruddus su'al idza su'ila, ataupun idza su'ila yujib, bila dia ditanya dia jawab ya. Yaqumut tatahhur bi nafsihi, dia boleh bersuci dengan dirinya. Yumayyiz bainal 'adati wal ibadah, orang yang boleh membezakan antara ibadat dan adat. Dan kebiasaannya budak-budak yang sudah masuk umur 3 tahun dan ke atas lah. Kalau mazhab Syafi'i, mumayyiz ini 3 tahun dan ke atas. Kalau Hambali 7 tahun dan ke atas. Dia ambil hadis Amru bin Syu'aib dalam Sunan At-Tirmizi dan Abi Daud, yang mana bila Nabi kata bila budak tu umur 7 tahun suruh sembahyang. Dia ambil waktu lah. Jadi kata 7 tahun. Maknanya tidak ada satu ketentuan bilakah mumayyiz. Tapi selagi mana budak tu dia faham, dia reti, dia boleh bercakap dan dia boleh buat ibadah-ibadah seumpama itu, dan kita boleh ajar. Kita boleh ajar dia cara ambil wudu, boleh ajar dia sedikit mumayyiz itu. Hak tidak mumayyiz mana hak di bawah daripada itu. Budak umur setahun, kalau kata kita suruh dia buat tapi dia tak tahu apa yang dia buat, tidak sah lah. Of course tidak sah. Kan macam akal dia tak berapa nak ni lagi ya, dalam konteks-konteks seumpama itu. Air suci menyucikan, of course ya. Mesti air yang suci menyucikan, air tahur, dan ini telah diijma'kan, dan saya dah pernah baca ijma' Ibnu Munzir. Menghilangkan apa yang menghalangnya pun sama. Bila kita mandi wajib, tak boleh ada di atas badan kita apa-apa yang menghalang air daripada mengena kulit kita. Dan yang diwajibkanlah termasuk rambut kita, kuku kita. Rambut kita as long as dia berada pada badan kita, wajib kita mandikan sekali. Tapi bila kita dah potong, tak wajib mandikan lagi. Potong rambut simpan, lepas tu kita mandi wajib, basuh sekali. Tak perlu. Potong kuku simpan, bila kita mandi wajib, basuh kuku sekali, tak perlu. Ada jugalah sebahagian menggalakkan dalam buku-buku fiqh furu', tapi tak perlu sama sekali. Dia bila hanya di badan kita saja. Dia pakai hadis. Itu hadis ada diriwayatkan dalam sunan apa? Nabi kata tahtakul sya'ratin janabah. Itu hadis yang banyak disebutlah dalam buku-buku fiqh. Al-Imam Al-Mardawi Al-Hambali dalam bukunya kitab dia tu, kitab fiqh Hambali yang masyhurlah, setanding dengan Al-Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab itu ana lupa, ana rujuk sekali-sekala saja. Hadis itu tidak sahih ya. Walau bagaimanapun kita ulama sepakatlah, badan kita yang zahir mesti disucikan. Tapi macam rambut dan kuku atau seumpamanya, bila kita potong, maka tak wajib kita basuhnya lagi. Tapi kalau nak basuh pun tidak salah. Tapi tak perlu. Tak perlu. Pasal tidak ada nas yang mewajibkannya. Tapi ada pada badan kita ada nas. Of course lah. Nabi bila mandi wajib, Nabi akan ratakan rambut-rambut yang ada di kepala. Nanti saya baca hadis itu. Hadis Aisyah dan Maimunah. Dan beberapa sahabat yang lain yang masyhur. Dia lebih kurang macam isu rambut kita lah, kita potong, atau kuku kita potong nak tanam kan. Sama juga. Nak tanam boleh, tanam. Memang ada sebagai ulama yang menggalakkan. Tapi tidaklah mensunahkan. Pasal ada hadisnya tapi tidak sahih. Tak sahih. Dan Al-Imam siapa nama tu? Anak murid Ibnu Taimiyah tu, pengarang Al-Furu', kitab Al-Furu', juga kitab besar mazhab Hambali yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Muflih. Anak murid Ibnu Taimiyah juga tu. Dia ulama besar lah mazhab Hambali.
Sama juga dia sebutlah hal-hal seumpama itu. Kuku rambut kita ni kalau nak tanam. Bagus di atas firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad karramna bani Adam. Itu je dalilnya. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Surah apa tu? Anak tak ingat. Ya? Mana tubuh badan kita ni dia mulia lah. Rambut kita, kuku kita. Jadi hanya di atas dasar itu. Tapi hadis tu umum, dia tak merujuk kepada rambut kalau kita nak potong, kena tanah atau semua. Dia bukan ayat yang spesifik, tapi di atas umum ayat itu dia kata baguslah kalau tanam. Dan ada hadisnya, tapi hadis itu tidak marfu', dia mauquf, hadis sahabat Nabi lah kalau tak silap saya. Tapi dia tidak sahih sama sekali. Kalau nak tanam kerana menghormati juzuk daripada badan manusia itu bagus, tapi kalau tak tanam pun tidak haram sama sekali, dan nak kata makruh pun tidak juga, pasal tidak ada nas. Tapi kalau nak buat pun boleh, pasal tak dinafikan lah. Sebagai untuk fiqh ada juga yang menggalakkan, kan? Jadi dalam konteks-konteks yang macam tu lah, kalau kita mandi kita ratakan, dan kita elak daripada perkara yang menghalang kita daripada sampai air daripada sampai kepada badan. Kalau najis of course lah, najis yang ada pada badan mesti dibersihkan dahulu. Sebab itu sunat-sunat mandi ni salah satu ialah menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Izalatu malawasahu min aza au najasah. Menghilangkan perkara yang ada pada badan dari sudut kotoran dan najis. Pasal apa? Pasal kalau ada najis atau benda kotor, bila air kena badan, air itu jadi kotor lah. Air itu jadi air najis je lah. Nak kalau kita mandi sekali aja, sekali simbah aja, gosok-gosok je. Mandi tak payah 10 baldi. Kan? Satu gayung boleh mandi. Boleh kalau boleh meratakan seluruh badan, tak apa. Tuang satu gayung atas kepala, gosok. Betul tak? Tak salah. Tapi yang sunnahnya 4 atau 5 gayung lah. Tapi kita tak ada 4-5 gayung. Kita 4 atau 5 baldi. Terpulang lah kan. Tapi kalau satu baldi pun tak apa. Satu gayung pun boleh. Jadi air rata pada badan. Tapi kalau ada najis pada badan, air yang sekali tu dia dah jadi air najis, maka tak sah lah. Tapi kalau kita mandi sampai 4 baldi, ada najis pun, baldi yang pertama tu dah bersih, atau baldi kedua ketiga, tak ada isu lah. Ini cerita kalau kita mandi tu air memang betul-betul fix. Jadi kena elakkan daripada najis ada pada badan. Fardu mandi niat ya. Niat saya tak payah sebut. Meratakan air ke seluruh badan. Ta'mimul badan bil ma'. Dua ni disepakati oleh para ulama adalah rukun kepada mandi wajib. Di mana kalau tak ada dua-dua ni tidak sah. Sebagian ulama kata satu saja, meratakan air. That's it. Niat dia masuk dalam syarat sah mandi. Sebab niat dulu saya pernah sebut dulu. Ada ulama kata niat ni rukun, ada ulama kata syarat sah. Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasit baik, dalam Ihya Ulumuddin baik, dia kata syartu al-ibadah ashbah. An-niyah ashbah dia kata an-niyah ashbah bi syurut sihhatil ibadah atau kama qala. Macam itulah dia kata. Dia kata niat ni lebih dekat kepada syarat sah ibadah. Maksud dia tak memasukkan niat tu dalam rukun lah. Dia bukan tak memasukkan, mana dia lebih minat untuk mengatakan bahawa niat ni adalah syarat sah. Seumpama yang distandardkan dalam mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi, usuliyun dalam mazhab Hanafi dia kata niat ni syarat sah, dia bukan rukun lah. Dan Imam Ghazali minat yang tu. Baik, tapi majoriti kata niat ni rukun lah, niat ni rukun lah. Tapi dia masih perlulah. Tak kisahlah. Kita masuk dalam niat ni rukun lah ya. Sebagaimana majoriti. Kemudian meratakan air ke seluruh badan. Ni of course lah ya. Hatta Nabi SAW bila mandi, memang dia meratakan air seluruh badan. Dimulai daripada kepalanya ya. Pertama, yang paling masyhur ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana buku aliran atau mazhab. Hadis Aisyah berkaitan Nabi mandi wajib dengan beberapa lafaz. Mesti ada. Tak mungkin seorang tu ajar ataupun sebut tentang perihal mandi wajib, dia tak baca hadis Aisyah. Tak mungkin lah.
Pasal hadis yang paling masyhur dan paling sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana katanya kana Nabi idza tasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi. Nabi SAW bila dia mandi wajib, nombor satu yang dia buat ialah dia membasuh kedua tangan. Sebab itu syarat sah mandi, bukan syarat sah, sunat mandi nombor satu basuh tangan. Sebenarnya mandi wajib ni dia simple aja, dia bukan macam wudu. Kan? Ada tertib apa semua, dia tak ada. Kan? Simbah air satu baldi, gosok dah habis. Dia tak ada tertib. Kan? Ni hak sunat lah. Macam mana Nabi mandi wajib secara sunnahnya, mana step by step tu macam mana. Jadi Aisyah beritahu, Nabi SAW bila dia mandi wajib, pertama dia basuh kedua tangan. Jadi kita tengok macam wudu jugalah. Nabi pun bila nak wudu memang basuh tangan lah ya. Dan sebagai ulama mewajibkan basuh tangan. Umpama yang standard dalam mazhab Hambali, dia mewajibkan basuh tangan bila kita bangun daripada tidur di tengah malam. Maksudnya bila kita bangun tidur wajib basuh tangan bila bangun tidur malam lah. Pasal hadis tu Nabi sebut basuh tangan waktu malam ya. Nabi kata idza istayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ma' hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hadis Bukhari daripada Abi Hurairah. Nabi kata bila kamu tidur jangan terus rendam tanganmu ke dalam air. Basuhlah dulu, kamu tidak tahu di manakah air tangan kamu berada. Pasal apa? Nabi tak nak tangan kita akan menajiskan air berkenaan. Dan hadis ini juga dijadikan hujah oleh ulama Syafi'i, kata air yang sedikit menajiskan. Air yang sedikit dimasuki najis, dia najis. Sebab Nabi larang tangan kita ni terus celup, takut menajiskan air. Salah satu dia punya dalil lah. Jadi kata basuh tangan wajib lah, Nabi suruh dia tak. Kan? Dan memang banyak hadis-hadis menunjukkan bahawa Nabi membasuh tangannya, para sahabat membasuh tangannya. Cuma adalah sebahagian hadis itu tak ada basuh tangan. Hatta dalam Quran pun Allah Taala tak sebut basuh tangan, dia tak terus kepada basuh muka. Ya allazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak semayang, basuhlah tanganmu, basuhlah mukamu. Ada Allah Taala suruh basuh tangan? Tak ada. Ya tak? Tapi dia kata wajib ya. Basuh tangan Lepas tu apa dia buat? Fabada'a faghasala yadayhi summa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Yang kedua, selepas dia basuh tangan, dia berwuduk seumpama dia berwuduk untuk solat. Mana dia terus sambung? Komo, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, semualah sampai basuh kaki. Habis. Summa ightasala. Mana dia basuh badannya? Basuh badannya. Basuh tangan, ambil wuduk, basuh keseluruhan badannya. Daripada kepala sampai bawah lah. 3 kan? Betul tak? Summa yukhallil yadahu biyadihi sya'rahu hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu. Kemudian Nabi tahlilkan rambutnya. Nabi menyela-nyela rambutnya supaya ratalah. Sehingga bila Nabi yakin air sudah terkena akan kulit rambutnya, afadha alaihi al-ma'u salasa marrat. Nabi basuh lagi sebanyak 3 kali. Nampak? Pertama basuh tangan, kedua ambil wudu, yang ketiga basuh sekali badan, kemudian rata-rata kan, gosok kepala apa semua, bagi rata semua, lepas tu basuh lagi keseluruhan badan sebanyak 3 kali. Summa afadha ala ra'sihi al-ma'. Nabi akan tuang air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Summa ghassala sa'ir jasadihi. Kemudian Nabi cuci badannya. Very simple, macam tu je. Kan? Basuh tangan, wudu, tuang air atas kepala, sampai tuang air atas kepala bagi jatuh satu badan lah. Mana gosok-gosokkan kepala, tuang lagi air sebanyak 3 kali, kemudian cuci badannya, habis. 5-6 macam tu je kan. Itu cara mandi Rasulullah SAW. Satu lagi hadis Maimunah, sama juga, dia sama naik. Kalau ulama tak sebut hadis Aisyah, dia akan sebut hadis Maimunah. Kalau tak sebut hadis Maimunah, dia akan sebut hadis Aisyah, atau dia sebut kedua-dua. Sama juga ya. Hadis Maimunah pun sama. Cuma beza hadis Maimunah. Hadis Aisyah pun ada riwayat lain dia sebut basuh kemaluan ya. Nabi basuh tangan, kemudian Nabi basuh kemaluan.
Kemudian Nabi basuh, Nabi berwuduk lagi sekali. Ada juga riwayat macam tu. Tadi saya tak sebut basuh kemaluan kan. Itu yang basic lah. Tapi ada riwayat lain dia ada tambahan. Sebelum Nabi berwuduk, Nabi basuh kemaluannya. Mana basuh tangan, basuh kemaluan. Kemudian baru berwuduk. Wuduk macam biasa lah sampai kaki. Kemudian macam tadilah. Hadis Maimunah sama saja dengan hadis Aisyah, yang bezanya hadis Maimunah ni ada dia panggil, dia melewatkan basuh kaki berbanding hadis Aisyah tu dia wuduk macam biasa. Tapi hadis Maimunah dia basuh kaki lewat. Dia wuduk tak sampai basuh kaki. Itu saja. Yang lain sama. Saya lihat sama. Wada'an Nabi wudu'an li janabatihi fa akfa bi yaminihi ala shimalihi marratan aw salasan. Kata Maimunah, Nabi ambil air untuk mandi janabah. Apa Nabi buat? Nabi membasuh tangannya 2 atau 3 kali. Sama. Kan? Summa ghassala farjahu wa ma asabahu min azab. Kemudian Nabi membasuh kemaluannya atau apa-apa kotoran yang ada pada badannya. 2. Sama juga, di Aisyah pun sama juga. Basuh tangan, basuh kemaluan. Dan basuh apa yang najis lah, kotor-kotor yang lain kan. Apa Nabi buat? Summa matmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa zira'ihi. Kemudian Nabi komo, Nabi masuk air hidung, Nabi basuh muka, Nabi basuh tangan hingga ke siku. Tadi Aisyah sebut wuduk saja. Yang ni dia sebut satu-satu. Komo, basuh muka, basuh tangan. Dia lebih detail lah, tapi sama saja. Ghaira rijlaihi. Cuma Nabi tak basuh kaki. Itu saja yang differentiate atau yang membezakan antara mandinya Aisyah, mandi Rasulullah menurut Aisyah dan menurut Maimunah. Kemudian Nabi pun basuh badan dia. Ujung tu summa tanaha fa ghassala rijlaihi. Nabi beredar, baru Nabi basuh kaki. Ada ulama kata afdal wudu separuh, bukan separuh. Wuduk tak basuh kaki, ujung baru basuh kaki. Sebagai ulama dia mentarjih, dia memilih hadis Maimunah sebagai yang afdal. Buat mana-mana pun sama saja. Yang bezanya yang dibahaskan oleh para ulama, mana hak afdal. Nak wuduk semua ke, nak wuduk sampai kaki, sebelum kaki. Ada kata wuduk semua. Kan? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengafdalkan hadis Aisyah. Maksudnya bila kita wuduk, bukan. Ada sebagian ulama dia mengafdalkan hadis Aisyah. Maksudnya kita wuduk secara sekaligus habis. Ada sebagian ulama dia mengafdalkan Maimunah. Maksudnya dia macam sebagian buku fiqh contemporary dia menggalakkan hadis Maimunah. Dia mengafdalkan. Maksudnya bila kita wuduk tinggalkan kaki. Kita tinggalkan kaki ya. Lepas kita dah selesai, baru kita basuh kaki. Yang itu. Tapi ada sebagian ulama dia menggabung-gabungkan keduanya. Macam Nawawi, dia campur dua-dua lah. Wuduk macam biasa, nanti basuh lagi sekali kaki. Dia campur dua-dua ya. Tapi kalau standard mazhab Syafi'i, wuduk secara sekaligus. Tapi boleh juga kita buat sekali macam ni, sekali macam ni. Boleh. Tak ada masalah sama sekali ya. Saya kadang-kadang saya wuduk sekaligus, kadang-kadang saya tinggalkan kaki. Mana-mana lah. Itu kalau kita mandi one by one macam tu lah. Tapi ada kalanya juga kita main mandi saja. Betul tak? Pasal mandi wajib ni dia very simple. Dia tak susah pun. Jadi saya sebut yang itu. Gosok badan. Ada juga ulama yang kata gosok badan ni fardu. Dia panggil ad-dalak. Ad-dalak. Umpama yang dalam mazhab Maliki. Dalak ni dia kata wajib. Kalau tak buat tak sah. Dalam mandi wajib baik, dalam wudu baik. Tapi saya kira walaupun mandi atau wudu dia tidak mensyaratkan kita menggosokkan badan. Ad-dalku laisa syartun min syarti sihatil wudu awil ghusl. Itu disebut dalam mana-mana buku fiqh. Gosok ni dia tidak menjadi syarat sah, sama ada kepada wudu atau kepada mandi. Pasal syarat kepada wudu atau mandi wajib hanya dia panggil isalatul ma'alal utwi, mengalirkan air di atas anggota, kan?
Umpama kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu'. Mana dalilnya mandi wajib tak wajib gosok? Dalilnya ialah Aisyah berkata, "Summa afadha ala ra'sihil ma." Nabi mengalirkan air di atas kepalanya. Jadi perkataan ifadah banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis berkaitan dengan mandi wajib. Ifadah ni maksudnya isalatul ma, mengalirkan air. Tak ada syaratlah gosok. Dan dalam hadis-hadis mandi wajib pun Nabi menggosok kepalanya sahaja, tak sebut Nabi gosok badan. Jadi kata taklah menjadi satu syarat untuk nak mengesahkan mandi wajib kita. Dan sama juga dalam hak awal wudu. Banyak dalam hak awal wudu tak disebut pun gosok, kerana ia tak menjadi syarat. Walau bagaimanapun, biasanya kalau kita wudu mesti kita gosok, tak? Jadi macam automatik, tak wajib pun. Kita rasa macam air tu tak rata. Itu yang disebut oleh ulama-ulama Malikiyah. Kan? Antara illah atau sebab kenapa dia kata wajib dalam. Kerana Nabi SAW suruh menyempurnakan wudu. Idza tawadda ahadukum fa asbaghal wudu, kan? Bila seorang kamu berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, isbaghul wudu. Mana-mana hadis pasal wudu banyak sebut isbaghul wudu, kan? Asbighil wudu wa khallil bainal asabi', hadis Laqit bin Saburah. Dia buatkan Sunan Abi Daud dan selainnya. Dia hadis yang penting Laqit bin Saburah ni, terutama bila ulama bincang pasal al-istinsyaq, masuk air dalam hidung. Tanya puasa boleh masuk tak boleh masuk. Nabi suruh berlebih-lebihan ketika memasukkan air ke dalam hidung. Takat mana nak masuk air dalam hidung tu? Kan? Takat mana? Contohnya. Takat ni ke? Atas lagi ke? Jadi Nabi kata asbighil wudu. Sempurnakanlah wudu. Wa baligh fil istinsyaq. Berlebih-lebihanlah bila kamu masukkan air ke dalam hidung. Wa khallil bainal asabi'. Takhlil, celakalah jari-jarimu. Asbighil wudu, Nabi kata macam mana? Ada tu. Asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Masuklah air yang banyak ke dalam hidungmu melainkan jika kamu berpuasa. Sebab time puasa makruh lah ya. Takut air masuk dalam tekak pula, batal pula. Jadi kita biasa gosok lah. Kita mandi mana ada tak gosok. Jadi macam dah secara praktikalnya, walaupun secara teori kita kata tak wajib, kan? Tapi secara praktikalnya kita buat. Betul tak? Macam orang Hanafi lah, tertib tak wajib tuan wudu, kan? Maliki dah Hanafi, tertib tak wajib. Bahkan sebahagian para sahabat Nabi tertib, dia kata tak wajib. Tapi bila kita semayang di masjid-masjid orang Hanafi, kan? Pergi Imam Huda tu di Bukit Ramaputra tu, imam orang India. Betul tak? Mana nak tengok Hanafi lah tu, walaupun tak adalah Hanafi mana pun. Ada celup-celup juga dengan Syafi'i apa semua, kan? Tapi kita tak tengok pula dia ambil wuduk tunggang terbalik, tak ada pun. Betul tak? Secara teorinya macam itulah. Dia kata tertib ni tidak wajib, sunnah sahaja. Tapi dia wudu, dia buat juga. Dia buat sunnah lah ustaz. Iyalah, tapi kadang-kadang dia tak ambil kira pun sunnah wajib, dia buat aja. Dia kadang-kadang macam mandi wajib juga. Kita kata gosok ni bukan wajib. Mana tak payah gosok pun tak apa. Habis tu kenapa kita gosok? Dia dah jadi practically kita buat benda tu. Baik. Dah isyak dah ni. Kejap tu. Tengah jam baru ya, 40 minit. Saya habiskan yang ni je lah sikit-sikit. Kemudian mualak ya. Mualak pun sama sebagai memasukkan fardu mandi. Standard mazhab Syafi'i mualak tak wajib ya. Tapi standard mazhab Hambali wajib mualak. Mualak ni satu isu yang tak pernah disepakati oleh para ulama. Ala kulli hal sama jugalah. Secara teori kita mazhab Syafi'i ni kata tidak wajib. Tapi kita tak buatlah benda tu secara rutin. Mungkin tak pernah buat. Betul tak? Maksud mualak ni ialah kita mesti wudu atau mandi wajib secara sekaligus. Kita buat secara berpisah-pisah. Ada tuan-tuan ambil wudu separuh kat rumah. Lepas tu separuh lagi mari buat kat surau. Ada buat? Tak buat. Kalau ikut kan boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Ya.
Ha. Ada pernah tuan-tuan buat mandi wajib? Separuh je mandi. Pukul 10 pagi mandi separuh. Kak Zuhur kan mandi separuh lagi. Pukul 10 pagi mandi pusat lah kata. Zuhur sekarang mandi pusat ke bawah pula. Ada buat? Tak ada. Tapi boleh. Kalau ikut yang standardized mazhab Syafi'i boleh. Pasal muallaq tidak wajib di sisi mazhab yang baru lah. Walaupun peringkat awal dulu Imam Syafi'i kata wajib. Tapi di sisi sebahagian yang lain wajib lah ya. Fiqh sunnah yang contemporary mewajibkan muallaq. Pasal dilihat banyak hadis di Nabi SAW yang melihat muallaq tu penting lah ya. Nabi tengok orang basuh kaki tak habis. Kemudian dia semayang. Nabi suruh dia ambil wudu balik. Nabi tak suruh basuh kaki balik. Itu antara dalil terkuat lah. Hadis Khalid bin Ma'dad yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Cuma sebagian ulama yang kata muallaq tak wajib tu, dia rujuk kepada hadis yang diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Umar. Tapi dia tidak marfu'. Hak tadi marfu'. Memang Nabi cakap. Hak ni dia tidak marfu'. Dia hanya perbuatan Ibnu Umar. Itu pun diriwayatkan secara muallaq. Mana tidak bersambung sanadnya. Ya. Jadi ada khilaf lah di situ. Tapi ala kulli hal kita dapati pendapat yang kuat ialah muallaq itu wajib. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah berwuduk separuh-separuh dan tak pernah mandi wajib separuh-separuh. Itu very clear ya. Walaupun orang masing-masing ada pendapat masing-masing, terpulang lah ya. Kemudian sunnah mandilah. Bismillah, buang kotoran, menggosok badan, menganang-anang, basuh 3 kali, muallaq. Saya masuk balik lah ya. Bagi yang melihat muallaq tidak fardu, dia duduk dalam sunnah, jadi saya masuk kedua-duanya. Ala kulli hal dia lebih kurang macam wuduk saja. Cuma adalah sikit sebanyak beza itu saja. Macam bismillah. Lah wuduk ada hadis, dalam mandi wajib tak ada hadis, tapi ulama qiyas. Dan sebahagian kata tak ada bismillah mandi wajib ni. Terpulanglah masing-masing dengan pendapat masing-masing. Tapi saya akan hurailah the next nanti. Dari sudut perbezaan tu sikit sebanyak ya. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Ada nak tanya ke? Ada soalan? Simple question, simple answer. Tak ada ya? Tak ada. Boleh. Bismillah. Jadi soalan dia apa sentuh kemaluan lah. Dia macam ni. Masa kita mandi wajib, bila kita mandi wajib, kita angkat hadas besar. Bila kita angkat hadas besar, hadas kecil kita angkat sama. Maksudnya bila kita mandi wajib, sepatutnya kita sudah tidak perlu berwuduk lagi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa in kuntum junuban fatahharu. Bila kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka mandilah. Allah Taala tak suruh wudu. Jadi mandi itu sendiri. Memang sepakat para ulama, bila kita mandi wajib, terangkat hadas besar dan hadas kecil sekali. Mana boleh angkat hadas besar, hadas kecil tak terangkat. Hadas kecil terangkat sekali lah. As long as masa mandi tadi kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mandi-mandi wajib kencing, batal lah wudu. Ujung mandi nanti kalau kita nak semayang, kena ambil wudu balik lah. Ataupun tengah mandi kentut, tu tak ada khilaf. Mandi kencing, apa-apa yang membatalkan wudu tu yang macam tu, macam kentut, tengah-tengah mandi berak, tak berlaku pun. Tapi kok berlaku. Jadi tak adalah hadas kecil kita, hadas besar terangkat, tapi hadas kecil tak terangkat. Pasal dah jatuh dah. Di tengah-tengah nak angkat apa lagi, dah jatuh dah. Tak boleh angkat dah. Di tengah-tengah kita mandi wajib tadi ya. Jadi begitulah hal yang lain. Cuma kalau kita mandi, kita sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan tu dia tertakluk kepada adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak. Hidup di situlah. Jadi ada ulama kata batal. Nyentuh kemaluan ni, ada ulama kata batal. Saya dah hurai dulu bab nawaqid solat dalam online tu. Kan? Ada ulama kata batal. Dia rujuk hadis Busrah bintu Safwan. Dia bukan dalam hal mandi wajib saja ni. Dia masuk perkara yang membatalkan wuduk tu dia dah ada dah. Adakah menyentuh kemaluan? Yang disebut sebagai masul farji bi batinil kafi, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Adakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? Cara ringkasnya ada ulama kata batal. Kan? Mazhab Syafi'i batal. Lagi? Mazhab apa lagi? Tak ingat.
Kan? Pasal apa batal? Pasal yang kata batal-batal ni, dia rujuk hadis Busrah bintu Safwan. Itulah hadis yang masyhur pun. Di samping ada juga hadis Abu Hurairah, hadis Ummu Habibah yang dia akan sunat Ibnu Majah, hadis Busrah bintu Safwan sunat Abi Dawud, hadis Abi Hurairah sunat Al-Baihaqi, dan banyak lagi saya lihat. Tapi hadis-hadis umpama itu di mana memang jelaslah menunjukkan bahawa sentuh kepala membatalkan wudu. Mamassa farjahu mamassa zakarahu falyatawadda. Hadis Busrah bintu Safwan. Siapa-siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Sama juga hadis Ummu Habibah, mamassa farjahu falyatawadda. Siapa-siapa yang menyentuh farasnya merujuk kepada kubul dan dubur. Imam Syafi'i fatwa lama dia kata sentuh kemaluan depan je batal. Pasal dia ambil hadis Busrah bintu Safwan, perkataan zakar. Zakar ni depan ajalah. Tapi fatwa baru dia kata depan belakang batal. Dia ambil hadis Ummu Habibah, perkataan faraj. Kerana perkataan faraj di sisi orang Arab dia merujuk kepada kemaluan depan dan hadapan, lelaki dan wanita sebenarnya. Bukan wanita saja faraj ni, walaupun secara spesifik merujuk kepada kemaluan wanita, tapi secara bahasa je. Imam Syafi'i dia tahulah, pasal Imam Syafi'i ni alim fil lughah, dia ni hujjah fil lughah. Dia ni alim bab lughah ni. Kita belajar bab manaqib al-Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i ni alim dan hujjah dalam fiqh, dia adalah alim dan hujjah dalam bahasa. Dan ramai ulama-ulama besar bahasa rujuk Imam Syafi'i pada zamannya. Cara rekahnya macam tu lah ya. Jadi macam tu. Lepas tu ada Abu Hurairah, ada lagi lah hadis. Jadi nampak sangat hadis ni menunjuk kepada batal lah. Soal riwayat tu sahih tak sahih, tu pun satu isu. Sebagai ulama kata hadis ni hasan. Sebagai ulama kata dia kaji-kaji ada periwayat tidak siqah. Jadi antara sahih atau hasan dengan dhaif itu pun berlaku khilaf juga. Ada ulama kata tak batal. Standard mazhab Hanafi dia kata tak batal. Pasal ada hadis yang lain. Suruh berhenti tu. Dah set time ke? Dah set time Tak bunyi dah? Cuba. Oh. Okey tu. Jadi ada sebagian ulama kata tak batal. Ya. Pasal apa yang kata tak batal tu? Dia rujuk beberapa hadis, antara yang paling banyak diguna pakai hadis Talib bin Ali juga dalam Sunan Abi Dawud. Hadis ni pun ada pertikaian juga, ada sudut sanadnya. Di mana sahabat Nabi dia tanya, kalau aku sentuh kemaluan aku macam mana? Nabi kata kemaluan kau ada sebahagian daripada anggotamu. Macam kau sentuh tangan, kau sentuh muka, batal tak? Tak kan? Macam tu lah. Jadi yang melihat batal, dia ambil hadis-hadis yang batal. Ada yang kata tak batal, dia ambil hadis-hadis yang tidak batal. Ada ulama dia gabung kedua-duanya. Dia membezakan. Batal tak batal ni dia sudut syahwah saja. Macam yang standard dalam mazhab Hambali. Sentuh dengan syahwat batal. Dia gabung dua-dua. Tapi dia melihat dari sudut syahwat tak syahwat. Kalau sentuh tak syahwat, tak batal. Kalau sentuh dengan syahwat, batal lah. Ada pula yang melihat begitu. Kan? Kalau kita lihat Ibnu Utsaimin, dia kata sentuh ni tak batal langsung. Pasal wuduk ni dia sabit dengan nas yang sahih lah. Qat'i lagi mutawatir. Dan dia tidak boleh dibatalkan. Melainkan dengan nas yang betul-betul mutayakan. Mana nas yang betul-betul sahih baru boleh batal. Adapun hadis yang kata batal, hadis yang kata tak batal, tadi hadis Busrah bintu, hadis-hadis ni semua dia kata hadis yang dipertikaikan riwayat-riwayatnya. Jadi kembali kepada yang asal, dia kata tidak batal. Itu favourite saya lah sebenarnya. Kalau lihat fatwa Ibnu Utsaimin, that one is my favourite fatwa dalam hal ini. Macam Ibnu Taimiyah lah. Ibnu Taimiyah kata syahwat tak syahwat kot. Tapi dia kata tak batal. Kalau kita tengok sebagai fiqh kontemporer pun dia kata tak batal. Tapi ada juga yang kata batal. Macam Albani dia kata batal, tak silap saya. Sebab itu fiqh moden ni yang banyak rujuk Tamam Al-Minnah Albani dia kata batal. Jadi ada khilaf lah di situ. Ada kata batal, ada kata tak batal. Tapi saya lebih suka yang tu lah. Tapi betul belaka nak kata. Kan? Kalau ikut Ibnu Utsaimin kata tak batal lah. Pasal nas tu semua tidak mutayakan, tidak benar-benar meyakinkan.
Bahkan dia kata hadis-hadis yang kata batal dan tak batal tu pun dhaif semua. Ataupun boleh dipertikaikan lah. Bukan nah yang betul-betul yakin. Sedangkan wuduk ni nah yang yakin betul-betul. Baru bunyi lah. Nampak? Jadi begitulah. Jadi orang yang ambil kata batal, go for it. Orang yang ambil kata tak batal, go for it. Orang yang nak ambil batal kerana syahwat, tak batal kerana tidak syahwat, go for it. Ikut ilmu kita belajar dan amalan kita sendiri. Tapi yang standard mazhab Syafi'i kita tahu semua batal. Saya pergi surau mana-mana pun duk tanya lagi benda ni pasal kita tahu dah batal, tapi mungkin dia nak dengar benda yang baru. Jadi saya hurai macam tu lah. Dia kalau dalam bab ni dia dua benda yang orang suka tanya. Pertama, sentuh isteri ataupun perempuan bukan mahram, batal ke tak batal wudu? Tahulah ke dah batal. Tapi nak tanya juga, nak pendapat yang lain lah tu. Kan? Satu lagi yang ni lah. Sentuh kemaluan ni batal ke tak batal? Nampak? Macam tu lah ya. Jadi kalau kita yakin kepada pendapat yang kata tak batal, go for it. Bila kita sentuh kemaluan, maka tidak batal wuduk kita. Dan sama juga bila kita mandi wajib, kita sentuh kan, nak meratakan air atau seumpamanya, maka tidak batal dan tak perlu mengambil wuduk semula. Ataupun kalau kita tak ambil wuduk pun, mandi tadi tu dia tidak membatalkan wuduk. Jadi dia mengangkat hadas besar bersama-sama dengan hadas kecil. Kerana menyentuh kemaluan ni khilaf, mana tidak disepakati oleh para ulama. Masing-masing dengan pendapat masing-masing. Tapi kalau kencing, kentut, berak, tiga ni tak ada khilaf. Memang membatalkan wuduk. Maksudnya bila kita mandi wajib, kita buat benda-benda seumpama ini, hadas kecil kita tidak terangkat. Kita kena ambil wuduk semula. Tapi kalau hak macam tadi, macam sentuh kemaluan, saya kira lah konteks khilaf, dan kita boleh ambil lah pendapat yang kata tak batal. Tak susah juga pasal kadang-kadang orang dia tanya, tapi bila kita bagi tahu dia kata tak yakin lah ustaz. Tak yakin tak payah amal. Macam saya betul-betul yakin. Kan? Bila saya berpegang begini, sah. Saya yakin lah. Kan? Tapi setengah orang dia tak yakin. Nak dia dah buat puluhan tahun. Tiba-tiba nak buat benda yang lain. Dia dah amal 20, 30, 40 tahun dah. Contohnya, setuh isteri ni batal. Kan? Tiba-tiba dia nak ambil setuh tak baik. Rasa macam tak yakin. Aku sembahyang macam tak ada wuduk je. Ambil lah wuduk. Dia kadang benda dah buat lama dia. Kadang belajar pun dia jadi susah nak tinggal. Tapi kalau yakin, tak ada masalah. Tapi itulah. Ilmu tu satu hal. Keyakinan tu satu hal yang lain. Tapi kalau yakin tak ada masalah. Kan? Saya sentuh isteri saya. Allahu Akbar sembahyang. Pasal ilmu saya dan keyakinan saya, that's it. Tapi kalau tuan-tuan tak yakin, tak payahlah. Ilmu pun tak apa ada. Yakin pun tidak. Apa nak ikut punya tu tak boleh juga. Dan saya masih ingat lagi lah, Timbalan Mufti Selangor ada satu seminar. Di YouTube pun ada, boleh tengok. Orang tanya dia, nak tanya ustaz macam mana ni kes sentuh perempuan bukan mahram isteri ni, batal ke tak batal wuduk ni. Sama juga, tahulah ke dah. Nak tanya juga, nak dengar lah daripada Timbalan Mufti. Dulu lah Timbalan Mufti. 2-3 bulan lepas dah naik jadi Mufti dah. Kan? Dia kata kalau kita belajar, fiqh tidak menghalang. Itu dia punya words. Yang saya dengar lah. Kalau kita belajar, menyentuh isteri atau perempuan bukan mahram tidak membatalkan wuduk, fiqh tidak melarang. Maksudnya, dia open lah dalam isu ini. As long as kita belajar, itulah maksudnya. Tapi dia kata janganlah diajar sewenang-wenangnya tanpa melalui disiplin ilmu yang betul. Kerana akan menimbulkan fitnah. Betul lah dia cakap tu. Kan? Dia berada di satu peringkat, dia kena berhati-hati. Masalah awam ni nak kena jaga juga. Ya tak? Tak nak jaga jawatan lah tu. Tu asal dia bukan. Orang seumpama ini dia kadang nak jaga masalah amah tu. Dan dia berusaha sedikit-sedikit untuk nak memotongkan masyarakat. Bukan. Dia ambil masa jugalah ya. Macam tu ya. Jadi insya-Allah taala. Boleh ustaz Ustaz tahu dah tu saja dia tanya saya tu. Ya ustaz sama ustaz dia no hal, dia boleh amal je apa yang dia belajar. Kan? Jemaah ni saya sampaikan pun kan. Tapi juga bukan saya main ajar je. Kalau kat universiti senang. Universiti saya straight to the point. Kan? Tapi di masjid, di surau, di kelas-kelas macam kat tuan-tuan ni pun boleh open sikitlah. Tapi ada benda yang saya tidak open sangat pun. Kan? Macam itulah. Tapi kalau nak open betul-betul, jumpa one by one. Itu tak ada hijab. Terus kasyaf.
Ada orang dia tanya saya masa kuliah, dia tak puas hati tanya kat luar. Itu saya yang peribadi. Banyak saya tak dedah kepada tuan-tuan. Ni pendapat peribadi saya yang saya pilih daripada ulama-ulama muktabar tu. Tapi nak tahu yang itu, kena jumpa personal lah. Saya tidak ajar sewenang-wenang secara terbuka. Kerana kita ada juga cara kita nak mengajar. Kita belajar ilmu pedagogi, macam nak menyampaikan ilmu pada orang. Kan? Di kulli maqam maqal. Apa yang kita sampaikan tu ada orang, ada tahap-tahapnya. Bukan boleh main ajar saja. Bukan boleh main redah macam tu kan tak? Jadi saya rasa setakat itu dulu. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.